Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syakirah binti Abdul Rahman. Nombor metrik I21305921. Saya selaku moderator anda pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaila Najah binti Muhammad Hazmi. Nombor metrik I123058927. Terima kasih kepada saudara Syakira iaitu moderator kita pada hari ini. Berdasarkan kefahaman saya mengenai kreativiti dan kreatif dari pandangan Al-Quran dan Sunnah, kreativiti ialah upayaan untuk menghasilkan sesuatu yang baru yang sesuai bermanfaat kepada manusia selari dengan prinsip dan syariat Islam. Pemikiran kreatif juga merupakan satu proses otak untuk memahami dan melaksanakan dan menjelaskan prinsip dan idea Islam pada masa dan tempat tertentu untuk berdepan dengan cabaran yang timbul untuk segala aspek kehidupan. Pemikiran kreatif dalam Islam juga disebut dengan tafakur.
Perintah untuk berfikir secara kreatif dalam Islam pun telah termaktub dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Ali Imran ayat 190 hingga 91, iaitu Allah SWT berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, melindungilah kami dari azab neraka. Berdasarkan ayat di atas, berfikir kreatif dan kreatif juga menurut Al-Quran berarti memikirkan akan kebesaran Allah SWT. Di setiap siang dan malam, umat Islam dianjurkan untuk selalu menyati kebesaran Allah dan takut akan siksaannya. Seterusnya, pemikiran kreatif dalam Islam merangkumi kepada dua, iaitu keterbatasan manusia dan inspirasi wahyu. Keterbatasan manusia ni ialah memahami hakikat manusia tidak sempurna dalam segala-gala dan mengingatkan manusia bahawa Allah SWT itu maha mengetahui. Inspirasi wahyu ialah hasil galakan daripada beberapa ayat Al-Quran yang mendorong manusia untuk menggunakan cara yang berfikir yang berbeza. Konsep dan pemikiran kreatif Islam bukanlah berasaskan aktiviti minda secara mudah semata-mata, tetapi berfikir secara kreatif adalah usaha untuk menganalisis, menyelidiki, mengkaji, merenung, memahami, merumus dan menilai alam secara mendalam dan menyeluruh. Sebagai contoh, penggunaan pemikiran kreatif dan kreatif berdasarkan sejarah Islam sendiri, iaitu apabila Nabi Muhammad SAW merupakan seorang insan kreatif yang terulun dalam mengenangani isu politik, ketenteraan, sosial, pendidikan, ekonomi, pengurusan dan agama. Bahkan kreativiti Baginda SAW juga bermula daripada pra-Islam, iaitu menyelesaikan masalah perbalahan dalam antara beberapa suku kaum Arab dalam masalah peletakan Hajarul Aswad. Contoh lain yang dapat diberikan ialah daya berfikir secara kreatif dan kreatif Baginda juga jelas digambarkan dalam memimpin negara, membuat keputusan, mengatur strategi dan mewujudkan hubungan dengan pelbagai pihak untuk berdakwah. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Fasana binti Abdul Rahman. Saya nak menerangkan tentang kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif di dalam Al-Quran dan Sunnah. Pertama saya nak menjelaskan beberapa istilah yang digunakan di dalam Al-Quran yang merujuk berkenaan berfikir ini. Pertama, tafakur, iaitu memikirkan. Kedua, tabawur, iaitu memerhati dan teliti. Ketiga, takabur, memperhatikan, dan nazarah, mendengar. Keempat-empat ini adalah istilah di dalam Al-Quran. Setiap satu istilah ini mempunyai beberapa maksud. Saya menerangkan mengikut hadis. Contoh pada tafakur iaitu aku tidak mengatakan kepadamu bahawa bendahara Allah ada berlaku. Dan manakala takabur, mereka yang memerhatikan Al-Quran, dan sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, tentu mendapat pandangan yang bertentangan yang banyak dalam Al-Quran.
Seterusnya, unsur-unsur kemahiran di dalam Al-Quran dan Sunnah. Okey. Pertama, unsur menerangkan sebab, iaitu menerangkan sebab-sebab berfikir. Iaitu contoh di dalam hadis, mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakan pada keduanya terhadap dosa besar. Okey, seterusnya unsur mencipta metafora, iaitu Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba api. Okay, ini menjelaskan bahawa sebahagian daripada pemikiran yang terang-terangan. Okey, seterusnya unsur membuat keputusan, iaitu berfikir secara jauh dengan memerhati perkara yang positif dan negatif. Contoh di dalam hadis, sekiranya kamu bersikap keras dan berhati keras, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, mohon ampun dan bagi mengurus segala urusannya. Itu adalah hadis. Sekian dari saya. Terima kasih.